Sementara menunggu waktu isyak, sembahyang isyak, sama-sama kita mendengar sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil daripada kitab 40 hadis penawar hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharrah min kibrin. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur, yakni sifat sombong, sekalipun hanya sebesar debu, seberat debu. Lalu ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis ini riwayat Muslim. Tengok keterangan daripada hadis. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa sifat takabur sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun sifat itu hanya sedikit ada pada dirinya. Orang yang sombong bererti merebut kebesaran, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah taala sahaja yang layak untuk membesarkan diri, dan sesiapa yang cuba mahu merebut sifat ini daripadanya, daripada Allah, ia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit daripada keterangan daripada pengarang. Dalam hadis yang kita baca tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Mana dak masuk dalam syurga, masuk di mana? Masuk neraka lah. Tak, pasal tidak ada orang yang duduk tengah-tengah. Nampak? Tak ada, atas pagar tak ada. Dia syurga neraka. Ada orang kata orang gila duduk tengah. Orang gila. Tak, duduk tengah, tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Jawabnya orang gila masuk syurga. Nampak? Disebut oleh ulama-ulama, orang gila masuk syurga. Dak masuk syurga gua ni, dak dang nak semayang. Dak dang baca Quran, dak belajar agama, masuk syurga gua ni. Itulah kebesaran Allah. Nampak? Kemurahan Allah. Makna orang gila tu hang bubuh dalam syurga. Pasal apa? Dak gila. Gila wajib dak semayang? Tak. Gila wajib dak puasa? Tak. Orang gila wajib dak tutup aurat? Tak. Nampak? Jadi yang wajib semayang ni mukallafun, orang berakal. Baru wajib semayang. Jadi orang tak ada akal, orang gila, tak wajib semayang lah. Jadi orang yang tak semayang barangkali dia gila. Nampak? Gitu je. Shortcut senang. Nampak?
Main kena dak faham pula, balik bingung, tak tahu benda. Jadi orang dak sembahyang orang gila. Pasal apa? Pasal dia dak wajib. Jadi kalau berasa gila tak payah sembahyang ah. Ni Nabi sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalur dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang yang ada sifat sombong, walaupun sifat sombong itu besar zarah, besar debu. Nampak? Pasal apa? Pasal sifat sombong ini nampak? Adalah sifat ketuhanan, sifat Allah. Maka kita nak pakai pakaian Allah boleh tak? Tak boleh. Pakai pakaian boh boleh tak? Marah di boh tak? Boh pergi khusyuk pula Langkawi. 2 minggu. Jadi dalam bilik boh ada boh pergi khusyuk. Tak? Ada baju kuk boh. Tak? Kursi musim, ada macam-macam. Tiba-tiba office boh ni diwak gila, dia masuk dalam bilik boh dia pakai baju kuk. Baju kuk boh dia harga 1,800 wak lolok jadi boh. Duk atas kursi musim, kaki duk atas ni meja gede-gede wak gede. Rupa-rupa boh dak jadi khusyuk. Pusing balik, mari jabat masuk dalam bilik tu, tengok office boh gede-gede atas kursi dia. Boh marah di boh. Tak? Kurang-kurang kena tata tertib. Marah di boh pasal apa? Pakai baju boh, duduk dalam bilik boh tanpa kebenaran. Begitu juga adalah manusia yang sombong, dia memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Yang layak membesarkan diri Allah, yang layak berbangga dengan diri Allah, yang layak puji diri sendiri Allah. Kita tak layak. Bapa kita tak layak? Dan memang kita tak layak. Kita layak tak berbangga dengan diri kita? Tak layak pasal apa? Tak bukan diri kita ni. Diri kita, kita pinjam. Siapa yang beri pinjam? Allah. Tak barang pinjam. Barang pinjam kita buat something. Marah dia tuang ni. Nampak? Sebab tu kita tengok akhir zaman orang sombong begitu ramai. Riak cok kata orang Terengganu. Orang yang sombong kepada Allah. Sebab tu Tuhan uji kita macam-macam cabang. Di antaranya Allah Ta'ala uji kita dengan pangkat, Allah Ta'ala uji kita dengan keturunan, Allah Ta'ala uji kita dengan harta, Allah Ta'ala uji kita dengan pengaruh. Nak tengok tahap keimanan kita. Kalau tak tahan, maka kita jadi sombong kepada Allah. Allah dulu masa dak naik pakat kerja macam biasa, tegur mau orang kampung. Jumpa orang kampung, Assalamualaikum, akak tangan cokeng. Bayang naik pakat jadi penolong pengarah. Ketua penolong pengarah. Naik pakat dah, dak tegur dah orang kampung. Masa catung dah, dak berapa nak tegur dah. Tegur orang hok sama taraf dengan dia. Ni orang sombong. Dulu masa pakai motosikal buruk, tegur tak mau orang. Bayang beli kereta protong sagar. Tak berapa nak tegur dah orang. Nampak lagi? Tuhan uji dia dengan pangkat, Tuhan uji dia dengan harta, Tuhan uji dia dengan bermacam-macam ujian. Sebab tu segala macam Tuhan uji, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Tuhan marah. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut walaupun sombong itu mithqala dzarrah, besar debu, besar zarah. Halus sangat.
Nampak? Tak layak masuk dalam syurga. Apatah lagi sombong itu bersarang di dalam hati. Nah, lama zaman koong dah sombong kepada Allah, sombong sesama manusia. Nah, orang yang tak mau datang rumah Allah, orang itu orang yang sombong. Orang itu tak mau sembahyang jemaah, orang itu orang yang sombong. Nah, kalau orang ajak kita makan buluk, kita pergi tau. Makan kenduri orang kahwin, kita pergi tau. Pergi. Rapat kat tu tepek dinding kat tau. Malu mati yang apa? Dok ingat setaram maring nikah anak pok leh. Nah, dok ingat setaram malu mata nak jumpa dengan pok leh, malu mata. Dah Tuhan panggil kita suruh sembahyang jemaah, suruh mari dengar masjid dia berapa tahun dah. Kita ni berapa tahun ni kita? Kalau tadi kan tak, hak 60 ada, hak 70 ada, hak 93 ada, dah, hak 55 ada, macam-macam umur dalam ni. Nah, mana lamanya Tuhan beri kita hidup. Tiba-tiba kita singgah rumah Allah berapa kali dalam seumur hidup kita. Nah, tanda kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita malu mata dengan Tuhan. Tak malu mata Pasal apa? Pasal kita jahil. Kita tak kenal siapa Allah, maka kita tak malu kepada Allah. Orang yang tak kenal Allah, maka dia tak takut kepada Allah. Orang yang tak kenal Allah, maka dia tak malu kepada Allah. Sebab tu orang yang buat maksiat, dia tak kenal Allah. Kalau orang kenal Tuhan, Allahu Rabbi, nak semayang lewat takut. Tak usah kata tak boleh semayang tu, nak semayang lewat malu mata. Faham? Tengok orang soleh, ulama-ulama salafus soleh, ada tak semayang macam kita? Subuh 8.45. Nampak? Ada tak? Ada. Sama seri dengan Tok Bila mari sejid. Orang soleh. Nah, Tok Bila siapa dia pun siapa atas. Semayang buat mau. Waktu zaman dulu kak, tak diceritakan ada seorang yang soleh. Dia ni sembahyang Jumaat homo. Tiba-tiba sampai satu hari tetamu dia mari. Jadi bila tetamu mari rumah, dia terpaksa layan. Bila layang tetamu ni siapa, dia dah ingat orang bang kau. Tak, tiba-tiba dia dengar nampak lewat ada ni, dia bergegas nak pergi sembahyang jemaah. Siapa dekat masjid, Tok Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Dia pun turun semula daripada sejid, cari sejid lain hak ada sembahyang jemaah. Siapa dekat masjid lain, Tok Imam beri salam juga, Tuhan uji dia. Siapa sejid lain, Tok Imam beri salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi. Dadang setarang sembahyang jemaah. Pergi sejid lain pula, takut-takut dang nak sembahyang jemaah. Siapa sejid lain, Tok Imam beri salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Allah dia berasa sangat-sangat rugi kepada Allah. Sampai dia mimpi ada seorang beritahu dia, kalau mu sembahyang Isya dah berapa ribu rakaat pun dah akan menyamai kamu sembahyang jemaah pada awal waktu. Siapa gitu semua. Dah kalau kita ada tak kita